Ada peluang tak ketiga-tiga wakil Malaysia ni untuk gegarkan pentas Asia pada tahun ni? Setelah sekian waktu BBSK tak bersiaran, jadi pada hari ni kita kembali untuk apa? Untuk kita tengok berita yang menarik dalam Liga Bola Sepak Malaysia kita ni. Baru-baru ni untuk pengetahuan hampa bagi yang mungkin terlepas pandang, sebenarnya telah pun berlangsung cabut undi untuk dua piala tertinggi di peringkat Asia ni, iaitu ACL dan AFC. Dan yang paling menarik pada tahun ni, kalau hampa nak tahu, kita ada 3 pasukan yang mewakili Malaysia ke peringkat Asia. Soalan cipumas kat situ. Bilakah kali terakhir Malaysia ada 3 wakil ke peringkat Asia? Untuk wakil daripada Malaysia, 1 pasukan bermain di ACL dan 2 pasukan lagi bermain di AFC Cup. Hampa jangan tanya aku pula apa beza dua benda ni. Sekejap lagi panjang video ni. Dan dia melibatkan pasukan Terengganu, Kedah dan tak lain tak bukan satu-satunya pasukan yang tak henti-henti mencipta sejarah dekat Malaysia ni, JDT. Jadi hari ni kita bukan nak buat prediction sebab game pun tak start lagi. Apa yang kita nak bincangkan hari ni, kita nak tengok sikit lah team members dalam group stage ketiga-tiga pasukan ni. Kita nak tengok lah juga pengalaman tim-tim yang duduk dalam satu group mereka ni sampai terang mana dekat peringkat Asia ni. Manalah nak tahu satu tim dengan juara bertahan ke kan. Untuk group yang pertama bagi pasukan Terengganu, mereka diundi untuk berada di dalam kumpulan I bersama-sama dengan Kaya FC, Shan United FC dan Gilang FC. Kita tengok sikit lah profil keempat-empat pasukan ni. Bagi pasukan Terengganu, mereka layak untuk bermain di AFC Cup pada tahun ni disebabkan pada tahun lepas Piala Malaysia kita dibatalkan dan slot tu automatik diberi kepada top 3 Liga Super. Dan tahun ni merupakan kali kedua penampilan mereka di peringkat AFC, yang mana kali pertama pada tahun 2012. Dan pada waktu tu mereka berjaya untuk sampai ke round of 16 dan akhirnya mereka kalah dengan pasukan daripada negara kita sendiri, iaitu Kelantan. Untuk pasukan Kaya dan Shan United FC, masing-masing adalah kali keempat mereka bermain di pentas AFC. Dan macam mana mereka boleh layak untuk bermain pada tahun ni? Kaya FC merupakan naik johan untuk Liga Super Filipina dan Shan United FC merupakan johan Liga Super Myanmar. Dan pada tahun lepas, dua-dua tim ni juga bermain di AFC Cup dan mereka duduk dalam satu grup. Cumanya Shan United FC ni berada di kedudukan nombor 4 dan Kaya FC ni berada di top 2. Tapi at the end, Piala AFC pada tahun lepas terpaksa dibatalkan disebabkan masalah yang melanda satu dunia ni lah. Dan last kali dalam grup I ni ialah pasukan Gilang International FC, yang mana pasukan ni berasal daripada Singapura dan dia layak untuk bermain di AFC ni disebabkan dia berada di kedudukan nombor 4 dalam Liga Super Singapura. Apa jangan tanya aku pula pasal apa dia duduk top 4 pun boleh bermain di AFC. Yang tu pun satu lagi cerita panjang. Dan bagi Gilang FC ni, tahun ni merupakan kali ketiga mereka bermain di pentas AFC. Dan last kali mereka boleh sampai ke peringkat AFC ni adalah pada tahun 2010. Yang mana pada waktu tu mereka hanya sampai ke peringkat group stage sahaja. Untuk wakil Malaysia yang kedua, iaitu pasukan Kedah, mereka berada di dalam kumpulan H, yang mana satu grup dengan Saigon dan Lion City FC. Dan satu slot lagi adalah penentuan daripada playoff game. Seperti mana aku rasa semua dah tahu, Kedah boleh bermain di AFC pada tahun ni di atas tiket naik juara Liga Super pada tahun lepas. Dan bagi pasukan Kedah, tahun ni adalah tahun yang ketiga mereka berada di pentas AFC. Kali terakhir pada tahun 2009. Yang tahun lepas main playoff tu kita tak kira lah. Dan pada waktu tu Kedah juga berjaya untuk sampai ke peringkat kalah mati. Untuk Lion City FC, yang ni yang menarik. Pada tahun ni merupakan kali ke-11 mereka bermain di pentas AFC. 11 kali dah main tu. Mereka layak disebabkan berada di kedudukan nombor 3 dalam Liga Super Singapura. Dan last kali penampilan mereka dalam AFC ni ialah pada tahun 2019. Dan pada waktu tu mereka juga hanya sampai ke group stage saja. Dan satu faktor menarik kalau hampa nak tahu, Lion City FC ni sebenarnya nama lama dia ialah Home United FC. Yang mana pasukan ni aku percaya banyak sentimental value dia dengan coach Kedah, iaitu Aidil Syahrin. Lagi-lagi di peringkat AFC ni. Kalau hampa tak percaya, hampa boleh try Google. Dan pasukan yang terakhir daripada grup H ni
adalah daripada Vietnam, Saigon FC. Tahun ni merupakan tahun yang pertama untuk Saigon FC ni bermain di pentas AFC. Dan dia layak ke AFC pada tahun ni disebabkan dia merupakan juara Liga Super Vietnam pada tahun lepas. Dan yang terakhir, satu-satunya wakil daripada Malaysia ni yang layak bermain di pentas ACL, iaitu JDT. Yang mana pada tahun ni mereka diundi untuk berada di dalam kumpulan G bersama dengan Nagoya Grampus dan Jiangsu FC. Dan sama juga, slot yang keempat akan ditentukan dengan game playoff. Untuk pasukan JDT, tahun ni merupakan kali yang ke-7 secara berturut-turut mereka berada di pentas tertinggi Asia ni. Secara berturut-turut tau. Tapi bukannya 7 kali itu mereka bermain di ACL. Hanya 3 tahun ke belakang ni saja mereka baru masuk ACL. Sebelum tu, mereka bermain di AFC Cup. Dan pada tahun lepas, mereka hanya sampai ke peringkat group stage saja. Disebabkan mereka tak dapat kebenaran daripada kerajaan Malaysia untuk ke Qatar, jadi mereka terpaksa untuk tarik diri. Aku rasa tak payah nak bagi tahu dah kot macam mana JDT ni layak bermain di ACL. Semua orang dah tahu kot. Untuk pasukan Jiangsu dan Nagoya ni, kedua-duanya adalah kali keempat mereka bermain di pentas ACL pada tahun ni. Jiangsu FC ni dia layak bermain di pentas ACL pada tahun ni di atas tiket dia menjuarai Liga Super China pada tahun lepas. Dan untuk Nagoya Grampus, dia layak atas tiket kedudukan nombor 3 dalam Liga Super Jepun pada tahun lepas. Kedua-dua pasukan ni, kali terakhir penampilan mereka di pentas ACL pada tahun 2017 dan 2012, mereka hanya berjaya layak sampai peringkat kalah mati saja. Dan last kali mereka dikalahkan oleh pasukan lawan. Jadi secara ringkasnya, itulah perjalanan yang bakal dilalui oleh ketiga-tiga wakil Malaysia ni di pentas Asia. Bukanlah perjalanan sangat, lebih kepada review lah. So, hampa rasa macam mana? Ada peluang tak ketiga-tiga wakil Malaysia ni untuk gegarkan pentas Asia pada tahun ni? Tinggi cita-cita. Kalau hampa ada prediction hampa sendiri, hampa boleh komen dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak yang ada di Malaysia ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.